Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bini'matil Islam wa faddalana ala katsiri minal umam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Yang saya hormati Tuan Imam Surau Al-Muttaqin, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita meninggikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah kurniakan kesihatan yang baik, Allah berikan kelapangan masa, Allah kekalkan keimanan dalam diri kita. Maka dapat sama-sama kita hadir ke surau Al-Muttaqin bagi menunaikan solat maghrib berjamaah, kemudian duduk di dalam majlis ilmu, raudhatan min riyadil jannah, taman-taman daripada taman syurga Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanda manusia menyayangi seseorang itu apabila manusia mula mengasihi sesama makhluk. Bahkan kalau manusia mengasihi harta benda, manusia dia akan berikan tumpuan yang lebih kepada makhluk itu. Bahkan sesama manusia, tuan-tuan, kalau ada isteri, ayah-ayah sayang isteri lebih, kita akan bagi tumpuan kepada isteri kita. Sayang anak, bagi tumpuan lebih kepada anak. Ini konsep kalau makhluk. Tuan-tuan, kalau sayang kereta, kita akan basuh kereta kita selalulah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, bila dia sayang kepada kita, dia tak bagi perhatian macam tuan-tuan sayang makhluk. Kita sayang makhluk, kita caring lebih. Tapi Allah Subhanahu wa taala, bila dia sayang makhluk, dia akan bagi ujian. Beza manusia dengan Tuhan, ni beza dia. Bukan Allah berikan kepada kita kekayaan itu tanda Allah sayang, tidak. Bukan Allah berikan kepada kita kemewahan, kesenangan, bahkan takhta, harta yang kita miliki itu tanda Allah sayang kita, tak. Berapa ramai orang Cina yang kaya, berapa ramai mereka yang melakukan kemungkaran juga diberikan nikmat mata yang sama. Tapi para hadirin sekalian, bila Allah sayang kepada satu-satu orang, Allah akan berikan ujian kepadanya. Tuan-tuan, Allah sayang kita, Allah bagi anak kita. Dan anak tu ujian untuk kita. Di saat anak tu belasan tahun, maka pada ketika itu hati kita mula rasa gelisah. Macam mana masa depan anak aku? Macam mana dengan keadaan dia selepas ketiadaan aku? Nah, kita mula bimbang. Kalau Allah berikan ujian dengan anak sakit, maka dengan asal nama ujian ini saja akan menjadikan manusia itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Mata duk boleh tengok clear. Mata cukup cantik, clear. Begitulah juga orang yang lain. Mata clear macam kita juga. Tapi ungkapan Alhamdulillah itu jarang kali diungkapkan kepada mereka yang dapat nikmat ini. Sekali Allah bagi ujian mata kita, selaput mata pun. Allah tarik nikmat mata sebelah, selaput sebelah kanan. Biasa duk nampak dengan sempurna 50 tahun, 60 tahun penglihatan cantik, tiba-tiba bulan tu dia jadi selaput. Tengok satu barang nampak dua. Ni botol air, dia nak pegang botol air ni, dia duduk macam ni. Dia tak boleh nampak. Dia jadi sampai bini kena pegang abang, sini. Macam tu. Tuan-tuan, benda ni berlaku. Para hadirin sekalian, Allah bagi ujian itu kepada kita. Maka bila ujian tu kita alami, maka kita akan sujud, ya Allah, kurniakanlah penglihatan yang sempurna kepadaku, ya Allah. Nampak tak tuan-tuan? Bila Allah bagi ujian, kita akan minta dengan Allah. Sebab itu orang yang kaya bukan orang yang memiliki harta yang banyak, tapi orang yang kaya, orang yang sentiasa minta kepada Tuhan yang maha kaya. Ni orang kaya. Walaupun dia tak ada duit, tapi jiwa dia kaya. Dia akan sentiasa minta kepada Tuhan yang maha kaya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, tanda Allah sayang, Allah bagi ujian kepada kita. Saya minggu lepas duduk di padang sekolah sambil latih budak-budak lompat jauh. Lepas tu tuan tengok muka hitam sikit. 2 minggu ni duduk tengah panas. Pukul 3 petang duduk tengah panas, 3 petang sampai pukul 6 duduk tengah panas. Latih lawan lari, latih macam-macam. Siapa kata ustaz mengajar kitab semata-mata? Akhir zaman ni tuan-tuan, ustaz kena serba boleh. Nak jadi ustaz kena serba boleh. Dia tak suka pun menyanyi ni, tapi dia tak suka pun buat lawak-lawak ni. Tuan-tuan ingat suka ke? Ustaz-ustaz kadang dia tak suka pun nak buat lawak, nak menyanyi, tapi dia terpaksa buat macam tu, nak tarik crowd figure, nak jadikan dia ni supaya ceramah dia tu orang datang, orang tak rasa jemu, orang tak mudah lari. Dia terpaksa menyanyi, dia terpaksa buat lawak. Kalau dia baca kitab semata-mata, wallahu a'lam, yang betul nak mengaji saja dah. Sebab tu hadirin sekalian, jadi ustaz kena serba boleh. Latih sukan kah, macam mana, semua kena boleh. Tengah-tengah duduk, lebih kurang dalam jam 5 petang, datang satu orang waris jumpa cikgu. Cikgu, saya nak ambil anak saya, nama Ayuni apa? Nama Ayuni sekian-sekian, tahun 1, darjah 1. Dia kata, ayah dia kata, yang datang tu perempuan. Dia kata, saya makcik dia nak ambil Ayuni. Kita pun tanyalah, sebab apa? Balik pukul 6, sebab apa pukul 5 nak ambil balik? Kami nak maklum, mak dia baru meninggal. Budak tu duduk tengah buat preparation nak lompat jauh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, budak melompat-lompat, seronok nak lompat jauh ni. Waris dia memang tak cerita di situ mak dia meninggal, kan? Kita cikgu ni bila dapat berita, kita tengok muka anak yang duk senyum, yang duk suka, kita dah jadi tak seronok. Kita dah tak seronok pun. Tengah hari tadi, mak dia suap dia makan sebelum datang sekolah. Mak dia yang ironkan baju dia sebelum datang sekolah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 5 petang mak dia meninggal, waris datang ambil. Budak tu jalan seronok, ambil beg, seronok boleh balik awal pukul 5. Budak darjah 1, apa dia faham? Kan? Kita yang tengok dia duk senyum sambil jalan tu, makcik dia jangan tanya, mata merah menyala. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, rupa-rupanya mak dia ni kena serangan jantung. Muda lagi, dalam 38, tak silap saya, 38. Anak pun darjah 1.
Anak yang nombor berapa tu? Nombor 3 kan nombor 4 darjah 1. Para hadirin sekalian. Sebab tu kan, kita tengok budak ni hari tu, esok ayah pula mati, aksiden, sekolah yang sama, sekolah saya juga. Tuan-tuan, 2-3 hari ni main mati je semua. Semua main mati je. Tuan-tuan buka akhbar, gila-gila punya, mati lah ni macam wala yadril maqtul fima qutil. Saya pernah baca kepada tuan-tuan, orang yang mati dia tak tahu sebab apa dia mati. Di Kedah baru ni, suatu orang adik bunuh abang, bubuh dalam tong, konkrit simen siap. Tak, tuan-tuan? Tak. Jadi 2-3 hari ni isu mati. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanam azam dalam hidup kita, kita nak dapat kematian yang baik. Kalau Allah bagi ujian kepada kita, kita nak ujian itu akan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, sebab tu tadi orang Kowe datang rumah, servis Kowe, sembang dengan dia. Anak dia ada belajar di sekolah saya. Rupanya tuan-tuan, anak dia ni belajar di sekolah saya. Sembang. Oh, anak dia nama sekian-sekian ni. Rupanya para hadirin sekalian, anak dia ni walaupun umur lebih kurang dalam darjah 2, tapi pemikiran dia macam orang dewasa. Cikgu tanya, okey, semua bangun awal tahun baru ni, apa azam kamu pada tahun ni? Apa azam kamu? Dia pun orang kata, azam saya tahun ni nak jadi pelajar yang cemerlang. Ni azam saya tahun ni saya nak belajar rajin-rajin, saya nak jadi doktor. Budak-budak sampai dekat satu orang budak ni, anak Kowe punya orang, dia kata apa? Cikgu, azam saya tahun ni saya nak ayah saya sihat. Saya kesian tengok ayah saya. Ayah saya sakit, cikgu. Ni azam saya tahun ni, saya nak ayah saya sihat. Tuan-tuan, budak darjah 2. Itu azam dia. Kalau kita tak ada azam yang baik, malu kita dekat budak tahun 2 ni. Saya dengar mak dia cerita, menitik air mata sebab saya kenal budak tu. Sekolah saya kenal budak tu. Satu budak dia, azam saya nak Allah sembuhkan ayah saya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Jadi azam dengan azam yang baik, insya-Allah Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Allah permudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Tengok kitab. Hadis yang ke-26. Bulan lepas kita membicarakan hadis yang ke-25 berkaitan dengan waktu terasa pendek. Saya dah cerita kepada tuan-tuan, sehari, setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan 1 jam, 1 jam bagaikan sedetik, tak sepantas kilat. Hadis ni bila kita baca bulan lepas. Malam ni kita tengok hadis yang ke-26. Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis ni, kata Nabi, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqit'atin min dhahabin wa kanat awwala sadaqatin ja'at bihi banu Sulaimin min ma'dinin lahum faqalu ya Rasulullah hadhihi min ma'dinin lana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunu ma'adinu wa yakunu fiha shiraru khalqillah. Rawahu al-Baihaqi. Rawahu, yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut dalam hadis yang disebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu ketika dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejongkong emas. Emas itu
adalah emas zakat yang pertama sekali dibawa oleh Bani Sulaim. Bani Sulaim, tuan-tuan, satu puak yang ada ketika mana zaman Nabi SAW. Satu keturunan ni, bermaksud satu kabilah ni, nama dia Bani Sulaim. Bila mana mereka bawa satu jongkong emas bertemu dengan Nabi SAW daripada hasil kawasan mereka. Hasil daripada kawasan mereka. Maka sahabat berkata, "Ya Rasulullah," bila dia bawa jongkong emas tu berhadapan dengan Nabi SAW, lalu mereka kata apa? "Ya Rasulullah, emas ini adalah hasil daripada lombong kita." Lalu Nabi SAW, Nabi menjawab, "Nanti kamu akan mendapati banyak lombong dan yang akan menguasainya adalah orang yang jahat." Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita baca keterangan 7 baris ini. Apa yang disebut musannif pengarang kitab ni, dia kata apa? Tepat sekali apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW sejak 15 abad yang lalu. Saya dah terang kepada tuan-tuan berkaitan dengan abad-abad ni. Saya dah terang kepada tuan-tuan berkaitan dengan abad. Abad yang ke-10, abad yang ke-14, abad yang ke-12, saya dah terang. Sejak 15 abad yang lalu. Hari ini dunia Islam sangat kaya dengan tambang lombong bumi seperti emas, perak, timah, minyak dan lain-lain. Tetapi yang mengurus dan yang menguasainya adalah orang yang bukan Islam. Ini adalah satu keadaan yang sangat jelas di mata kita dan merupakan satu di antara tanda dekatnya hari kiamat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ni Nabi sebutkan kepada kita berkaitan dengan satu keadaan yang berlaku di hadapan Nabi apabila sahabat bawa lombong emas datang dan berikan kepada Nabi. Lalu Nabi kata apa? Kalian akan dapati satu hari nanti pusat-pusat ini, lombong-lombong, kawasan-kawasan tanah galian ini akan dikuasai oleh orang yang jahat. Para hadirin sekalian, bila sebut berkaitan dengan emas, Allah sebut dalam Quran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Para hadirin sekalian, apa yang Allah sebut dalam Quran ini berkaitan dengan satu bahan yang menjadikan manusia bergila-gila dengannya. Allah kata apa? Dihiaskan, dijadikan kepada manusia satu kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu. Lalu Allah sebut, tuan-tuan, benda yang nafsu suka apa? Benda yang nafsu suka apa? Di antaranya disebut sebagai perempuan. Kemudian disebut sebagai anak pinak. Diceritakan lagi berkaitan dengan wal muqantarah, wal qanatiril muqantarah. Dah habis anak pinak, perempuan, anak pinak, harta benda. Lalu disebut min al-dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamah wal an'am. Dikatakan apa? Lepas habis dengan 3 benda ni, dari emas dan perak. Tu dah disebut dah. Bermaksud perhiasan ni, tuan-tuan, yang boleh jadi orang perempuan suka emas ni, Allah dah sebut dah dalam Quran. Bangsa emas, bangsa perak, disebutkan lagi kuda peliharaan. Kenapa kuda? Kenderaan. Tuan-tuan, zaman dulu kuda tunggangan adalah satu challenge di kalangan orang-orang kaya. Pada ketika itu, kuda siapa yang paling hebat, yang paling laju, dialah yang paling berkuasa, bertakhta pada ketika itu. Para hadirin sekalian, lagi disebutkan lagi yang menjadi nafsu, menarik nafsu suka, wal an'ami wal harth. Dah habis kuda, kemudian binatang-binatang ternak.
kebun-kebun. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Allah sebut dah. Emas, anak pinak, perempuan, kenderaan, takhta, kesemuanya merupakan kesenangan hidup di dunia sahaja. Sedangkan kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab, pada sisi Allah adalah tempat kamu akan tinggalkan semua dan kembali pada Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pernah tak kita terfikir sampai ke hari ini? Tuan-tuan tengok berapa banyak building yang dah naik di Malaysia. Ni, konkrit batu ni. Dan batu sampai sekarang tak habis pun. Kalau kau belah Kulai, tuan-tuan, dia ada satu jalan ke Gunung Pulai. Tuan-tuan tengok area Kelapa Sawit tu, orang duk tembak gunung, ambil batu. Bahkan batu tu dibina, dia buat macam-macam. Dibina bangunan, orang ambil simen. Tuan-tuan tengok tu, duk tambak laut, pasir yang buat. Tuan-tuan lalu depan pantai Lido, dia guna pasir ambil tambak laut. Dan kita duk fikir, pasir ni tak pernah habis. Pasir tak pernah habis. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, tengok berkaitan dengan besi. Sampai ke hari ni orang ambil besi. Bahkan tuan-tuan, berapa ramai orang yang kaya, yang senang hari ni daripada galian perut bumi. Dia ambil besi, ambil pasir, toke batu, toke simen, toke ni. Negara kita siapa yang kuasa? Orang bukan Islam yang menguasai benda ni. Bahkan Nabi sebut hadis ni akan sampai satu keadaan nanti bila zaman kita. Semua pusat-pusat yang menjadi tumpuan kekayaan negara ini dikuasai oleh orang bukan Islam. Seandainya dikuasai oleh orang Islam sekalipun, maka orang Islam itu di kalangan orang yang fasik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tamaknya manusia dengan khazanah perut bumi ni, sehingga kan manusia, tuan-tuan, dia akan membuat perkara yang haram untuk mendapat khazanah bumi. Sebab tu para hadirin sekalian, seperti mana yang berlaku kaum Bani Israel apabila mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ambil ikan pada hari Sabtu. Kan Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Para hadirin sekalian, ayat ni Allah sebut kepada apa? Allah sebut kepada kita berkaitan dengan satu khazanah yang ada di lautan sampai ke hari ini, tuan-tuan, ikan yang digunakan daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang tak pernah habis. Bahkan lah ni ikan temenung murah lah. Maklum nak beli ikan temenung lah ni tak payah duk temenung lah. Kawan hantar WhatsApp, belah Kuala Kedah, Kuala Perlis, sekilo 50 sen lah ikan temenung. Saya ingat, tuan-tuan, waktu saya duk study di Alostar dulu, saya pernah beli sekilo RM1. Beli 50 kilo bawa balik kampung. Kalau kita beli di JT sekilo RM1, kita bawa balik, ada orang yang ambil kesempatan, dia beli sekilo RM1, dia balik dia jual sekilo RM3. Orang laku lah, yang mana jauh dengan laut, dia akan beli. Para hadirin sekalian, kita bawa balik 50 kilo, balik bagi kat kawan ni sekilo, ni sekilo, ni sekilo, ni sekilo, boleh 50 buah rumah. Dan ada di kalangan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, adun-adun di Kedah ambil kesempatan beli ikan banyak 500 kilo, 1000 kilo, bagi kepada orang-orang susah, sementara ikan duk murah ni. Bukankah satu ketika dulu kita tengok ikan temenung, kita temenung tengok dia, harga tak boleh bawa bincang dengan harga dia. Sekilo RM16. Para hadirin sekalian, khazanah bumi ni tak pernah habis, makin bertambah. Bahkan hari ni makin murah. Macam minyak lah ni. Hari ni umum turun lagi 7 sen. Ustaz, bangsa-bangsa minyak ni dia ni, lombong-lombong. Bangsa-bangsa minyak ni, tuan-tuan, ni khazanah alam. Bahkan kalau kita tengok berkaitan dengan khazanah ni, para hadirin sekalian,
kebanyakan negara-negara yang kaya, negara yang menguasai khazanah bumi yang berada di negara dia, maka negara itu akan menjadi kaya. Bahkan penduduk dalam kampung ni bawa bertemu dengan Nabi. Bawa apa? Zakat emas. Bermaksud kayanya penduduk ni, zakat tak pakai duit macam kita. Dia membawa emas. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bermaksud dalam hadis ni nak ceritakan kepada kita, daripada hasil perut bumi ni manusia jadi kaya. Berapa ramai orang kaya tuan-tuan? Pemuda daripada Terengganu, dia belah ikan bah. Tu, dia belah ikan laga tu. Kalau orang kena panggil ikan karin. Ni ikan apa? Ikan apa? Ikan laga, ikan karin tu. Ikan laga. Daripada duduk mengaji universiti tuan-tuan, dia ambil ikan tu. Dia dapat pasaran, dia boleh jual satu ekor ikan 8,000. Berhenti mengaji. Dia kata, dia income dia sekarang sebulan 45,000. Pasaran bukan saja Malaysia, Singapura, Thailand. Pasaran ikan belaga. Para hadirin sekalian, modal apa? Modal daripada khazanah bumi. Ikan gapi kot longkang tu. Tuan-tuan pergi tengok kedai akuarium, dia jual RM1. Dulu ikan tu duduk main tepi longkang lah. Ikan gapi tu. Lani ikan tu jadi duit. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bermaksud khazanah dalam perut bumi ni, betapa kesemuanya dapat digunakan oleh manusia. Kalau on the way saya balik tuan-tuan sampai ke Penang, dia akan lalu di Bukit Merah, Arowana. Hak tu lagi gila. Tuan-tuan, yang tu lagi gila. Dia main ribu-ribu semua ikan kelisa. Dulu satu ketika dia main flower horn tu. Kita tengok ikan tu cukup huduh piang. Ni hak flower horn. Tapi harga 40,000, 100,000. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bermaksud hari ini, apa yang Nabi SAW Nabi sebut kepada kita, di antara lombong-lombong ini, kawasan-kawasan emas ini dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh orang yang jahat. Para hadirin, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu Cina menega. Orang bukan Islam nega dengan orang Islam nega tak sama. Bahkan kita pernah mengaji dalam hadis ini, kalau orang Islam dia berniaga, agamanya lah yang menjadi benteng untuk dirinya. Tapi kalau yang berniaga tu orang bukan Islam, maka undang-undang lah yang akan menjadi benteng untuk selamatkan dia. Tapi kalau undang-undang itu tertewas ataupun tidak dapat dicekup, berapa ramai orang kaya hasil daripada tokan dadah yang tak tercekup pun. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab tu apa yang saya sebutkan kepada tuan-tuan, ni hadis yang kita baca hari ni. Sebab tu tuan-tuan jangan rasa pelik. Kenapa negara kita yang menguasai kekayaan khazanah bumi ini di kalangan orang bukan Islam? Ni Nabi sebut. Tokek gula siapa? Robert Koch. Punya kaya, menguasai khazanah Asia. Ladang tebu. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang tanya, ustaz, macam mana dengan senario politik lah ni? Saya kata politik kena bagi orang Islam. Kalau ekonomi telah dikuasai oleh orang bukan Islam, politik juga dikuasai oleh mereka. Memang kita duduk di Malaysia, tanah Melayu, tak ada apa istimewa pun orang Melayu. Bahkan bila politik dikuasai oleh orang bukan Islam, akan menjahannamkan kita orang Islam. Kerana apa tuan-tuan? Orang bukan Islam, dia takkan pernah redha dengan kita. Walaupun depan baik, sembang cantik, lidah lembut. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal itu berlaku di negeri Sarawak. Bila tengok-tengok balik, dia ni satu orang kaya yang berpangkat menteri,
Bila dicekup oleh SPRM, juta duit yang dia miliki. Ni yang saya kata, kalau dikuasai oleh orang Islam, orang tu fasik. Rupanya duk tarik balak di sana, menggunakan hasil hutan bumi untuk kekayaan dan kesenangan dia. Tapi tuan-tuan, bukan ahli dia. Yang pegang jawatan tu bukan orang dia, bukan orang agama, bukan ada agama pun. Sampai ke hari ini. Sebab tu para hadirin sekalian, bila nak bagi jawatan, kena bagi pada ahli dia. Saya teringat tuan-tuan, satu kisah. Bila mana zaman Nabi SAW, siapa panglima perang zaman Nabi? Khalid Al-Walid Saifullah. Betul. Para hadirin, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Khalid Al-Walid ni satu panglima, dia cukup menguasai ketenteraan pada ketika itu. Bak perang jangan challenge dengan dia. Sebelum dia Islam, dia naik dalam peperangan Uhud. Tu yang boleh jadi peperangan round yang pertama dimenangi oleh puak kafir tu. Di antaranya siapa? Khalid kan? Yang nak menentang Nabi tu. Khalid Al-Walid. Bermaksud tuan-tuan, otak dia ni memang power. Dia pakar dalam bidang militeri, ketenteraan. Dia cukup cekap. Bahkan ketika mana zaman pemerintahan Khalid, bila Nabi SAW, Nabi wafat, Abu Bakar naik jadi khalifah. Abu Bakar juga melantik Khalid Al-Walid sebagai panglima perang. Bukan Khalid Al-Walid tak pernah buat salah. Zaman Nabi SAW, Khalid pernah bunuh tawanan perang. Khalid dia pernah bunuh tawanan perang. Nabi marah Khalid. Nabi kata, kenapa bunuh kawan ni? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa athira. Allah sebut dalam Quran, hendaklah kamu bagi orang makan, orang miskin, anak yatim dan juga tawanan perang. Lalu Nabi angkat tangan, Nabi minta ampun kepada Allah. Yang ni Khalid jawab. Nabi warning Khalid, Nabi marah Khalid. Kenapa Nabi marah Khalid Al-Walid? Kerana Khalid buat satu benda yang Nabi tak suka, yang Islam tak bagi. Apakah Nabi pecat jawatan Khalid sebagai pemerintah pada ketika itu? Tak. Walaupun Nabi marah dengan Khalid, tapi Khalid Al-Walid tetap panglima perang. Kenapa? Dia pakar dalam bidang tu. Nabi warning dia. Nabi tak lucut pun jawatannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila naik zaman Abu Bakar juga continue Khalid sebagai panglima perang. Sebab tu tuan-tuan, di antara ketangkasan Khalid Al-Walid ni, saya nak cerita berkaitan dengan jawatan ni. Jawatan kalau bagi kepada orang yang bukan ahli dia, tu yang solat juta-juta, tu yang habis khazanah negara. Yang jadi seksanya Filipina yang saya sebut Marcos Imelda tu. Dan juga tuan-tuan tengok bagaimana Indonesia, saya sembang dengan warga negara Indonesia, dia kata apa? Khazanah kami cukup banyak. Bahkan tak ada apa pun, rakyat tetap miskin, pengemis banyak, fakir miskin cukup banyak. Bahkan negara tak maju pun. Para hadirin sekalian, kenapa? Kerana bagi jawatan bukan ahli dia. Khalid menguasai pasukan perang di Iraq. Masuk orang. Masuk dah. Cepat pun. Azan mah. Azan kita lajak 10 kali 15 minit dia. Muazzin mudah.
akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sagi lepas insya ni ada ni kot. Ada apa? Lepas insya ada tahlil lah. Dekat ada kenduri lagi. Lepas insya ada tahlil lah. Tak ada. Boleh tahu. Ya, okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Khalid ni saya nak cerita tangkasnya dia. Ketika mana tuan-tuan dia mengetuai pasukan perang di Iraq. Dia panglima perang duduk di Iraq. Ketika mana zaman Abu Bakar. Abu Bakar lantik dia sebagai panglima. Duduk di mana? Duduk di Iraq. Tiba-tiba bila sampai musim haji, Khalid ni dia boleh balik Mekah buat haji. Patutnya dia ketuai perang di Iraq. Dia lari, tuang balik. Sahabat nampak dia duduk tawaf. Lalu sahabat cerita, wahai Abu Bakar, tadi aku nampak Khalid. Abu Bakar kata, dak, dia ada di Iraq. Dak, kami nampak dia di Mekah. Abu Bakar tulis surat warning Khalid, jangan buat macam ni. Kamu tinggal tentera kamu. Dia kata apa? Saya sempat. Ni hebatnya Khalid. Bermaksud dia cukup mahir dalam bidang ketenteraan. Orang tak ada. Bahkan Khalid tuan-tuan bila dia tulis, dia bukan orang sastra. Sebab tu saya suka berkaitan dengan lantikan Menteri Agama ni. Tuan-tuan tu baru kena. Bila lantikan Menteri Agama ni kena dengan kredibiliti dia tu. Khalid Al-Walid dia bukannya, dia tak pandai nak karang buat ke kanda yang kanda-kanda apa, dia tak pandai. Jadi bila dia nak dalam peperangan di Iraq, bila mana dia tak cukup tentera, dia tulis surat hantar kepada satu orang nama Iyad Ibn al-Ghanam. Iyad, apa dia tulis? Dalam surat dia tu dia kata apa tuan-tuan? Cerita berkaitan dengan surat, dia panggil Iyad Ibn al-Ghanam.
supaya datang kepada dia. Min Khalid al-Walid ila Iyad ibn al-Ghanam. Iyyaka uridu adriku. Pendek surat dia. Iyyaka uridu adriku. Sesungguhnya aku nak engkau. Aku nak engkau. Tak ada. Tak panjang sampai 3-4 perengan ke kanda adinda, ke kanda adinda. Tak ada. Iyad ni bila dia dapat surat, dia baca, dia tahu. Ni Khalid panggil aku pergi perang. Tolong bantu dia untuk perang. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermaksud Khalid ni satu orang yang pakar dalam bidang ketenteraan. Bila mana Umar Al-Khattab naik sebagai pemerintah, Umar naik sebagai pemerintah, Umar buat apa? Perkara yang pertama sekali Umar bila dapat jawatan pemerintah, dia salin panglima perang ni. Bermaksud Khalid kena pecat lah. Khalid kena pecat. Assalamualaikum Khalid, aku tak perlukan kamu lagi. Aku perlukan siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai pengganti kamu. Settle masalah. Senang. Khalid pun tak merajuk, tak menangis. Sedangkan dia jadi panglima zaman Nabi, zaman Abu Bakar, panglima. Tapi Khalid kata apa? Apa hujah Umar yang melantik Abu Ubaidah Al-Jarrah? Tuan-tuan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, tuan-tuan tahu berkaitan dengan sejarah dia, di antara orang yang terawal memeluk Islam. Di antara orang yang terawal. Hari ni Abu Bakar, besok dia. Bahkan sahabat yang bunuh ayah dia sendiri dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud ke Badar? Dalam peperangan Uhud, dia bunuh ayah dia sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Abu Ubaidah satu orang yang Nabi kata apa? Tidak ada orang yang paling beramanah dalam umat ini melainkan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia adalah penghulu, ketua orang yang paling amanah dalam umat ini. Lalu Umar kata, aku lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai panglima. Umar dia cukup suka dengan Abu Ubaidah. Bila Khalid turun daripada jawatan, Khalid merajuk tak? Khalid tak merajuk. Khalid Al-Walid tak merajuk. Ana lam uqatil min ajli Umar. Aku tak berperang kerana Umar pun. Khalid kata apa? Aku tak berperang kerana Umar. Wa ana uqatil min ajli Rabbi Umar. Aku berperang kerana Tuhan Umar. Nak merajuk apa? Umar tak mau jawatan. Dia letak jawatan. Lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ada satu orang tu dia sedih. Dia kena buat turun gambar dia dari frame. Saya tak ingat ekskul mana lah. Dia kena buat turun gambar. Dia menangis buat turun gambar dari office. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Umar ni zaman Abu Bakar sayang Khalid. Bila naik zaman Umar sayang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bahkan Umar pernah wasiat kepada mereka yang hidup, kalau aku mati, lepas aku lantik Abu Ubaidah sebagai pengganti aku. Tu dia punya sayang. Sebab tu tuan-tuan, Umar dia pernah kata apa? Kalaulah diberikan kepada kamu cita-cita, apakah cita-cita kamu semua? Di kalangan para sahabat ada kata, cita-cita kami nak beli rumah, kami nak memiliki kenderaan yang laju, kami nak memiliki emas, nak menggembirakan isteri kami. Ni. Tapi cita-cita Umar kata apa tuan-tuan? Lau kuntu mutamanniyan baitan mamluan birijalin ka'amthalin Abu Ubaidah Al-Jarrah wa Mu'adz bin Jabal. Lau kuntu mutamanniyan
Kata Umar, cita-cita aku, seandainya diberikan kepadaku, aku nak apa? Aku nak isikan rumah aku tu satu rumah yang dipenuhi oleh pemuda-pemuda, yang mana pemuda-pemuda dalam rumah tu macam Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Mu'adz ibn Jabal. Tu dia. Punya dia suka dengan Mu'adz ibn Jabal dan juga suka kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia sayang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila Umar lantik Abu Ubaidah, dia kata, seandainya Tuhan nak tanya aku, kenapa aku lantik Abu Ubaidah, kenapa aku pecat Khalid Al-Walid, kata Umar, aku tahu. Sebab ketika zaman Nabi kata apa? Inilah orang yang paling amanah zaman aku, umat yang paling amanah. Sebab tu aku lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bila tentera Rom, tuan-tuan, wakil Rom datang bertemu Abu Ubaidah, yang mana pada ketika itu Abu Ubaidah sebagai panglima perang, datang bertemu dengan Abu Ubaidah, tengok Abu Ubaidah duduk bersila di bawah. Assalamualaikum, kami nak jumpa, mana panglima untuk kami nak runding Di kalangan para sahabat kata apa? Ni dia Abu Ubaidah. Dia kata, jangan buat macam tu, kami ni diplomatik, takkan duduk bersila macam ni. Ya, ni panglima perang kami. Kalau kita, general kita, tuan-tuan, yang menguasai general tentera kita siapa? Dia kata takkan duduk bawah. Hatta Umar sendiri pergi rumah Abu Ubaidah selepas dilantik menjadi panglima. Umar kata apa, tuan-tuan? Bila mana dia sampai rumah Abu Ubaidah, dia mengidamkan makan tengah hari di rumah Abu Ubaidah. Buka-buka tengok, tak ada makan apa. Ada buah kurma, ada air kosong. Umar kata, makan yang ni ke? Dia kata, ini yang makan yang aku ada pun. Umar kata kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, dunia telah berubah kita semua, tapi dunia tidak mengubah kamu, wahai Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebab tu Umar, dia sayang sungguh dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bila mana Umar sebelum dia mati, kata Umar sebelum dia mati, dia kata apa? Dia kata, sebab ketika mana nak berlaku pembukaan, masa tu di Damsyik, tuan-tuan, di Dimash, bila tentera Islam nak masuk buat rundingan di Dimash pada ketika itu, dalam keadaan Abu Ubaidah do rancang nak masuk macam mana ni, nak runding macam mana, nak masuk macam mana, Khalid Al-Walid dia dulu sailang masuk. Bermaksud strategi peperangan Khalid ni dia cerdik. Dia kata, aku tengok Abu Ubaidah ni nampak lambat sangat, dia masuk. Dia masuk buat apa? Azan dalam masjid di sana. Masjid di Dimash tu, masuk masa tu, dan ni masjid, dulu gereja. Dia masuk, tuan-tuan, dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Dimash tu, tentera-tentera pada ketika itu, mereka kata apa? Mereka kata, Islam dah tawan tempat kita. Lalu terus berlaku perundingan di antara Abu Ubaidah dan juga tentera Rom ni. Para hadirin sekalian, lalu mereka katanya, sebab apa? Kami mendengar seruan dengan menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupa-rupanya bukannya tentera Islam tak masuk lagi, baru tentera Khalid lah. Bermaksud Khalid sailang. Berita ni bila sampai kepada Umar Al-Khattab, Umar kata apa? Kata Umar, Khalid ta'ammara nafsah. Khalid ni dia lantik diri dia sendiri jadi panglima lah. Aku lantik Abu Ubaidah. Tiba-tiba Khalid Al-Walid dia lantik diri dia sendiri kan? Para hadirin sekalian, sebab tu di penghujung Umar nak wafat, Umar nak meninggal, Umar sebut apa, tuan-tuan? Rahimallahu Abu Bakar wa kana a'lam birijalin minni. Dia kata apa? Semoga Allah merahmati Abu Bakar, kerana dia lebih tahu siapa yang lebih baik daripada aku. Bermaksud apa? Abu Bakar, kata Umar, Abu Bakar dia lebih tahu siapa yang lebih licik strategi. Bermaksud Khalid Al-Walid. Dalam bab perang tak boleh challenge dengan dia. Bukan Abu Ubaidah tak okey, tapi di penghujung Umar puji Khalid. Khalid strategi peperangan dia cantik. Dia cantik.
Jadi tuan-tuan, bila amanah yang Allah bagi kalau bukan kepada ahli dia, dapat kepada bukan ahli dia, dia akan mempergadaikan bumi kita ni, khazanah negara kita. Sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai penutup lahan, sebagai penutup, sebab tu tuan-tuan, negara yang Allah berikan kepada kita sampai ke hari ini, kita yang duduk di negara kita, Dubai dia kuasai minyak. Dubai di antara negara minyak terbesar. Lepas tu kita ada Turki, juga pengeluar minyak. Turki tuan-tuan, negara yang mengekspor tekstil ni, kapet, pakaian. Lepas tu kita ada Iran, negara minyak yang besar. Jepun di antara negara pembuatan ekspor kenderaan terbesar dunia. Jepun. Ustaz, ada setengah dia ingat Toyota tu Jepun lah. Dia kata Nissan bukan Jepun. Saya pakai Nissan, tak mampu nak pakai Toyota. Orang pakai Toyota tak apalah, kereta Jepun. Nissan pun Jepun. Dia memang taksub dengan Toyota. Dia kata Nissan ni apa, kualiti tak ada apa semua kan. Ni negara apa buat, dia tak tahu. Nissan Jepun, Honda Jepun, Toyota Jepun. 22. Bermaksud apa tuan-tuan? Ekspor di antara kenderaan dan juga mesin yang terbesar di dunia, Jepun. Malaysia, Indonesia, minyak, sawit, getah, gula, timah, biji. Ni Malaysia. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah, sebab itu di antara negara yang apabila banyak hasil buminya, maka negara tu akan jadi kaya. Bila Brunei tuan-tuan, dia di antara petroleum banyak, maka dia kaya. Dia boleh sponsor bil Masjidil Haram. Bahkan tuan-tuan bagi penganggur di Brunei pun dapat duit. Kenapa? Kalaulah dikuasai tambang-tambang galian itu oleh orang Islam dan juga dikuasai oleh pemerintah Islam yang adil, maka kesemua orang akan beroleh manfaat daripadanya. Tapi seandainya dikuasai seperti mana kata Nabi dalam hadis ini, dikuasai oleh mereka yang jahat, maka dia akan mendatangkan kemudaratan untuk kita, umat akhir zaman ni. Dan kita semua telah tengok tuan-tuan, hari ni kita di Malaysia, walaupun minyak turun, nampak di mata kita nampak okey, tapi ekonomi kita tetap jatuh. Duit kita jatuh, semua kita jatuh. Amerika duit dia digunakan di antara mata wang yang paling banyak digunakan di dunia, Amerika. Rusia di antara setiap negara dia ada satu benda yang orang boleh key point untuk negara tu. Amerika dolar, Rusia military, dia buat senjata, dia buat helikopter, dia buat kapal perang. Orang tengok China ni bahagian tiruan, bahagian production, bahagian apa. Bila orang tengok Malaysia tuan-tuan, Malaysia orang kata apa? Nak kata Malaysia, tak ada benda nak boleh sebut para hadirin sekalian. Nak kata negara Islam, tak boleh kata negara Islam ke? Mas juara. Sebab tu para hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita bersama. Doalah Allah kurniakan keselamatan untuk negara kita. Saya pun tuan-tuan bila sebut MAS malam, teringat MAS bagi tawaran 13,000 kepada pekerja dia supaya ambil cuti 5 hari tanpa gaji setiap bulan. Hasil daripada momentum COVID-19 ni tuan-tuan, MAS sarankan kepada pekerja dia kena ambil cuti. Macam mana pun ambil cuti sebulan 5 hari untuk cuti tidak bergaji. Jadi para hadirin sekalian, tak apalah kalau setakat kita baru 120 berapa kes ni, 130 kes boleh kawal lah. Kalau kena 1,000, 2,000 kes tuan-tuan, Kementerian Kesihatan kita pun surrender. Jangan duk sembang kemah kan. Kata Ustaz, tak apa tak boleh kan. Tengah anak-anak muda, dia kata masa ni lah tiket kapal terbang murah, kami nak berjalan. Masa ni lah, jom kita pergi bercuti, pergi Korea, pergi mana. Masa ni lah tiket murah. Jangan bawa balik wabak. Jangan bawa balik. Nabi kata apa? Zaman Umar kan tuan-tuan sedia maklum, jangan keluar daripada tempat tu kalau di sana ada tamu. Dan kalau kamu duduk di sana, jangan keluar daripada tempat tu. Kita yang duduk sini jangan pergi, yang duduk di sana jangan keluar. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ni di kalangan anak-anak muda duk plan cuti sekolah dah mula, dia kira nak jalan. Tak kena tak apa. Kalau setakat sikit, sebab tu Malaysia di antara negara yang menangani COVID-19 dipuji oleh dunia. Iyalah 25 kes, 50 kes hari tu.
Tapi kalau kena 2,000 kes tengok. Kena macam mana tu? Itali. Para hadirin, kena macam Iran, jam. Pi hospital, orang pi nak dapat, dia positif COVID-19. Dia pergi ke hospital, dia pun takut. Sagi di sana lagi teruk daripada dia. 2,000 orang, 3,000 orang nak kontrol macam mana? Duduk dalam wad isolasi, bukannya wad biasa. Kalau sakat Sautih, mungkin kita ada kelengkapan itu, tapi 2,000 orang kena. Hospital kita pun tak boleh tampung, tuan-tuan. Kan? Semalam surau adik saya, ada imam di sana. Kan? Satu kan bila keluar seruan berkaitan dengan jemaah tabligh 5,000 orang tu, 5,000 orang yang pergi himpunan dekat Seri Petaling tu, tuan-tuan, salah satu kumpulannya 10 orang ada di Kulai. Saya pun kuliah di sana hari tu. Hampa nak salam pun penjaga. Saya kuliah di situ. Hari Selasa baru ni. Salam dengan mereka semua. Lepas salam, semalam ni, seorang daripada grup tu demam. Daripada 10 orang tu, seorang demam. Bila keluar berkaitan dengan 5,000 orang tu, mereka ni kata kami daripada himpunan tu lah. 10 orang tu jemaah Kelang Kabut, tuan-tuan. 4 hari dah berkampung di surau tu. Telefon ambulan datang ambil kawan ni, cek apa semua. Lah ni kena kuarantin. Kuarantin di surau 14 hari, surau tutup, semua tutup. 14 hari tak boleh balik. Set ni daripada Sabah, tak boleh balik, duduk di surau ni 14 hari. Yang demam tu dapat dah maklumat negatif. Negatif lah, bukan positif. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, salam pun tak apalah kalau kita setakat ni lah kan. Tapi kalau tuan-tuan ambil langkah tak salam pun tak apa, salam pun tak apa. Kan? Kalau pergi masjid ramai-ramai tu, saya pun kadang tak salam lah. Lepas semayang bangun terus, bukan tak mau salam kan. Ambil langkah macam tu lah. Jadi cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.